Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. So, kita dah berkesempatan untuk bertemu hari ini. So, apa khabar semua? So, yang dapat hadir ataupun bersama live pada hari ini, saya harapkan anda semua sihat. Syukur Alhamdulillah. So, hari ini topik yang best, sangat awesome. So, saya harapkan anda yang dapat join live pagi ni boleh komen dulu awesome, boleh komen dulu awesome sementara kita jemput tetamu kita pada hari ini. Okey, tetamu kita hari ini sangat awesome So get ready, boleh sembang-sembang kalau anda seorang pecinta busur tradisional. So hari ini kita ada jemput salah seorang boya, dan siri ini adalah siri yang pertama kita ada. Sebenarnya di Malaysia ni ada banyak boya, ada ramai boya yang awesome. Jadi hari ini kita ada tetamu yang pertama dululah, dan insya-Allah kita ada susuli lagi boyers yang awesome pada masa akan datang. Alright. So kita punya tetamu ni saya bacakan sedikit lah. Okey, sebelum saya jemput beliau masuk ke live pagi ni. Alright. So beliau, kalau anda mungkin ada yang pernah jumpa, pernah beli ataupun pernah order book daripada beliau. So saya rasa anda tidak asing lagi lah dengan beliau, sebab apa, busur beliau ni dah sampai ke luar negara dan direview oleh archers luar negara. Wah, sangat awesome tu. Dan jumlah tontonan yang dilihat di internet, di YouTube khususnya, sudah lebih 80,000 tontonan. Jadi saya rasa ini adalah sharing yang sangat awesome yang patut anda bersama pada pagi ini. Okey, so nama beliau adalah Tuan Jesni bin Tasrifan. Beliau merupakan Presiden Raja Wali Archery Club atau singkatannya RAC di Kulai Johor. Okey, saya nak jemput beliau masuk ke live pagi ni. Assalamualaikum, Tuan Jas. Okey. Assalamualaikum. Okey, Tuan Jas tengah ejak-ejak sikit ni. Tuan Jas, boleh dengar live kita pagi ni? Dengar. Assalamualaikum. Dengar. Okey, putus sikit lah ni. Tak berapa cantik kan, putus. Tak apa. Tapi still lagi okey. Boleh dengar dan nampak cun, nampak kacak ni. Gambar pun nampak kacak ni. Gambar pagi-pagi. Wah, masya-Allah. Wajah wajah berseri-seri ni, Kiam Mulai ni. Masya-Allah. Okey. Alright Tuan Jas, so pagi ni kita nak sembang-sembang sikit tentang Tuan Jas punya pengalaman dan juga sharing lah. Ramai yang tak sabar-sabar ni. InsyaAllah yang sempat live pagi ni, sempatlah mereka ni nak tanyakan soalan. Tapi apa pun, InsyaAllah rakaman ini kita akan siang ular di Facebook juga dan juga di YouTube ya. So rakaman ni kita akan re-upload semula di YouTube dan ramai lagi lah yang akan bertanya dan boleh contact Tuan nanti. Okey, Tuan boleh dengar InsyaAllah. Alright. Okey. Putus sikit saya ingat okey, tapi boleh dengar saya boleh. Soalan. Jangan putus sikit. Okey. Okey, soalan belum keluar lagi. Okey, tak apa. Sebelum Tuan Jas sharing, okey, saya nak jemput dulu saya nak alu-alukan dulu yang live pagi ni. Alright, terima kasih bagi mereka yang dah join. Terima kasih Tuan Zain Ahmad. Okey, join live pada pagi ni. Nama beliau je ada tersenarai dalam list. Okey. Dan sebelum Tuan Jas sharing
tentang pengalaman beliau dan juga busu-busu yang dihasilkan lah. Saya nak maklumkan kepada penonton ya. So siapa yang live hari ini, saya harapkan anda share banyak-banyak, komen, boleh tinggalkan soalan, nanti insyaAllah kita boleh jawab, especially tetamu kita lah. Dan juga yang penting sekali, siapa yang share banyak-banyak pagi ni, so saya akan bagi ebook. Alright, ebook free. Yes. Okay, ebook free ni, okay, ebook awesome. Okay, ebook ni kita alhamdulillah dah dapat sambutan yang terbaik lah setakat ini. Dan ebook ni bernilai RM40. Tapi siapa yang live, dan yang penting sekali saya nak cari yang orang yang share banyak-banyak. Okay, yang share banyak-banyak. So saya akan pilih di akhir program ini nanti. Okay, di akhir program ini nanti baru kita pilih siapa yang dapat ebook awesome ni nanti Okay. Tuan Jas, okay dah ready? Okay, suara saya okey tak? Kalau dengar tak putus-putus boleh on je lah kot. Dengar. Sangat clear. Okay, Tuan Jas, boleh share sikit pengalaman pertama macam mana boleh jatuh cinta dengan aktiviti memanah ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, syukur kita masih berada dalam bulan Ramadan. Okay, saya ni sebenarnya tak pandai. Tak tahu apa nak di-sharing, tapi insyaAllah lah apa yang kita cuba sembang pagi ni mudah-mudahan boleh menjadikan satu manfaat yang baik lah kepada semua. Terima kasih Wisam Achiri, Cik Syamil sudi jemput saya untuk untuk sembang pagi ni sembang memanah. Okay, sebenarnya dalam hati saya ni dulu memang dah ada sendiri bukannya ikut orang lah. Sebenarnya memang dah ada sendiri. Apabila kita selalu dengar tentang sahabat-sahabat Nabi dulu kan, terbaca dan tahu sejarah-sejarah sirah-sirah Nabi dulu tentang hebatnya memanah ni, terdetik dalam hati kita ni untuk menjadi seorang pemanah. Tapi ketika itu 2014, saya mungkin Facebook pun masa tu tak berapa aktif kan. So kita tak berapa nak tahu siapa yang jadi pemanah dekat dalam dunia ni. Kita tak kenal siapa kat mana. Dan saya duduk Kulai masa tu kan, tak tahu siapa kan. Sedangkan kalau tak silap saya 2014 ketika itu dah ada pemanah kat Kulai ni daripada Panahan Iman. Tapi saya tak kenal. Padahal bukan jauh, tapi pasal dia orang ni memanah dia ada. So diorang tak publish, saya pun tak tahu. So 2014 tu kali pertama saya mula berminat. Saya ada 2014 ke 2015 saya ada pergi ke perkampungan Hang Tuah. Masa tu zaman-zaman silat lah saya. Okay, saya pergi ke perkampungan Hang Tuah bersama sahabat-sahabat dalam guru persilatan masa tu. So sampai kat tempat perkampungan Hang Tuah, habis je tengok seni silat punya persembahan semua, sekali saya tengok ada satu bus memanah. Masa tu saya dah excited dah. Kan? Masa tu dah excited. Kalau saya tak ingat lah siapa yang buka bus tu masa tu. Kan tak kenal masa tu. Saya datang, saya nak test lah, shoot. RM5 tak silap saya untuk berapa hero lah. Masa tu saya dengan sahabat saya 4 orang. Saya pergi. Masa tu pertama kali pegang bow, shoot. First time sampai 5 meter pun. Target part tu kat bawah. Saya shoot satu pun tak kena target. Punya dah pelik. Allah. Kan? Tapi pasal kita minat, tapi kita tak tahu teknik. Kita pun tak buat, memang tak tahu, zero masa tu kan. So selepas tu saya balik, saya punya hati saya kata sangat best lah. Saya sangat teruja lah dengan mana ni. So selang beberapa bulan tu, saya dapatkan bow pertama saya search dekat Facebook. Saya jumpa Facebook Bow and Arrow. Masa tu Facebook Bow and Arrow. So saya PM dia. Saya cakap saya nak beli bow. Saya cakap saya nak beli bow dengan arrow. So dia communicate dengan saya lah. So selepas tu baru saya dapat satu bow baru.
Bor baru. Bor baru saya beli. Boleh share Saya sikit bor apa tu? RM450. First batch saya beli ketika tu. Bor apa tu tuan? Bor Hanbo 1 dengan Aero. Aero 3 batang. Ketika tu. Hanbo So bila kira sampai kat rumah saya punya traditional bor lah. Tradisional. Saya start terus tradisional. Saya tak ada guna bor moden atau macam sekarang ramai guna roller snake. Saya terus beli Hanbo. Bor pertama saya. Okay, saya dan sampai je saya terus shoot kat rumah. Saya shoot dan tu target bat saya apa? Papan. Allah. Terus masa tu terus tak tahu apa, zero. Saya cakap apa saya nak buat target dia ni? Saya cakap kan. Saya ambil papan yang tak pakai kat belakang rumah tu. Saya letak sandang kat tembok, saya shoot. Jahanam Aero saya. Aero apa? Aero ni lah. Jahanam. Aero carbon ke fiber? Oh, carbon. Allah. Carbon. Habis jahanam. Sekali saya shoot terpacak. Tapi saya tengok dia punya point tu dah termasuk dalam shaft kan. Cakap jahanam Aero macam ni kan. Shoot. Then knowledge tak ada kan. Lepas tu malas nak cari. So selang beberapa hari baru saya terfikir. Saya rasa mungkin tuan terbayangkan dalam movie kot. Selalu orang shoot tembus-tembus kayu-kayu ni. Mungkin juga. Sekali try, realitinya Allah mengecewakan. Jahanam Aero kita. Allah Akbar. Okay, lepas tu saya mula search dalam Facebook. Saya fikir dan saya cek kotak. Saya kutip kotak-kotak tepi jalan, saya pakai, saya shoot. Lepas tu dan tak lama tu dalam 2016 tu baru start saya belikan Afiq punya bor kit. Saya mulalah. Saya cari bor mana-mana tempat yang ada. Mula saya kenal dengan sahabat-sahabat panah iman ketika itu di surau. So kita memanah di surau dan lama kelamaan start pada Oktober 2016 tu baru saya terdetik, saya cakap saya nak bina range sendiri. Masa tu tak terfikir pun Raja Wali Archery Club. Saya nak bina range sendiri. So masa tu saya aktif dalam KRT. So saya terus pergi kat kebun-kebun tepi taman tu, tengok ada kosong. Saya tanya, tak ada orang punya, memang semak samun. Yang kat dalam gambar tu lah kan, yang semak samun tu saya terus tebas. Saya tanya tak ada orang punya, saya terus tebas. Okey. Saya ingat saya pilih satu gambar dulu yang tuan share. Gambar yang lama tu. Gambar dia ada RSC yang pertama kan? Maksudnya bukan yang pertama Syamil, yang 2016 punya gambar tu. Oh, 2016 yang masa tengah kemak tengah bersihkan tu. I see. Itu memang betul semak Masa tu memang semak betul. Semak paras dada. Semak tu paras dada. So saya tebas. Dan saya bersihkan. Situ saya dengan Afiq dan ada kawan-kawan 3-4 orang bersihkan. Saya racun dan selepas 2 minggu dah jatuh semua baru saya bersihkan. Saya mulakan dengan satu target bat je ketika itu. Saya pacak satu target bat. Lepas tu penduduk taman sangat teruja lah bila dia tengok target bat. Buat apa orang ni? Rupanya memanah. So sikit-sikit diorang dah mula tertarik. Selepas tu kita jadikan 2, jadikan 3, 4 dan akhirnya kita orang tarik range tu sampai jadi 8 target. Masa tu kita yang target bat semuanya target stand tak ada, semua atas tanah je masa tu. Memang dia lah. Betul. And then ketika tu saya fikir sebab pengalaman pertama saya shoot kat papan tu, papan Aero rosak. So saya nak cari tempat yang belakang dia tanah supaya Aero tak rosak. So bila Aero tak rosak, jadi bila masyarakat nak mulakan dengan memanah ni, dia akan memikirkan tentang kos. Bila kos tu kita dapat minimizekan, dapat kurangkan kos tu, so kita dah dapat banyak jimat dalam dunia panahan ni. Sebab dalam memanah ni perkara utama, ramai yang minat saya cakap tu serang, tapi perkara utama adalah kos dia sangat agak mahal nak memulakan. So itu yang saya cari lapang sasar yang di mana belakang dia tu adalah tanah, tembok maksudnya tembok tanah tinggi. So apabila sahabat-sahabat datang mana, bila Aero tersasar pun dia akan terlekat ke tanah, so tak ada masalah kos tentang rosaknya anak panah. Itulah
detik permulaan saya dan kawan-kawan dalam RSC. Selepas tu barulah ramai kawan-kawan ikut masuk sehingga kita buat range sama-sama dalam sehingga ke 8 range tu. Ketika tu memang 2017 sangat-sangat peak sebab kita buat perujian mingguan. Itu yang saya nampak sangat-sangat menarik. Bila kita buat perujian mingguan, setiap minggu penambahan ahli tu bertambah sampai satu tahap kita memanah ni 8 target bat tu, satu target bat tu untuk 2 orang. So kita memanah ni sekali buat panahan adalah 16 orang. Sampai ada tahap kita beratur sampai 3 round, 3 lane beratur tunggu untuk memanah. Maknanya kita punya ahli ketika itu sampai satu tahap kita sampai mencecah 130 orang ahli. Punya ramai. Masya Allah. Majoriti kanak-kanak ke dewasa ke macam mana? Average kanak, average semua ada. Daripada kanak-kanak berumur 5 tahun sampai ke remaja sampai ke dewasa. Average kanak-kanak yang bersekolah ni lebih kurang dalam hampir 70 ke 60-70 orang. Ya. Sebab ketika itu kita mengamalkan konsep family community. Sebab bila ayah mula memanah, anak akan mula memanah. Oh, yang ni maknanya tuan promote pada geng-geng dululah. Betul lah sama suara. Okay, tapi clear pula kalau anak mula memanah, akhirnya mak bapak juga terjebak memanah. Dia akan jadi macam tu. Dan konsep kita dalam Raja Wali Archery Club, dia akan berani sikit lah senang cerita. Betul. Dia sama ada kita dalam Raja Wali. Dia sama ada mak bapak dulu start ataupun anak dia yang start dulu. Akhirnya semua sekali jalan. Okey tuan, maknanya kalau berdasarkan gambar yang ada dekat skrin ni, daripada Semak Samun lah dah boleh pada 2019 ni dah jadi nampak cun sikit lah. Semua sekali jalan. Sebab tu konsep kita dalam Raja Wali Archery Club ni sebenarnya adalah sebuah komuniti memanah. Bukanlah kita nak. Betul. So maknanya ada perkembangan yang sangat hebat lah di Kulai. Masya-Allah. Okey. Alhamdulillah lah. Tapi tak hebat pun. Itu biasa je lah. Satu konsep kita dalam RSC ni kita cuba pemudahkan lah. Pemudahkan pemanah-pemanah yang sedia ada. Sebab tu daripada 2018 kita buat range. Kita naikkan stand pula daripada target bat kat tanah tu kita naikkan stand berdiri dengan kayu dan akhirnya reput, dan 2019 kita buat stand besi. Bila kita cakap buat stand besi ni orang takut arrow rosak, tapi kita lapikkan dengan getah-getah di hadapan supaya arrow tak rosak. Alhamdulillah. Saya rasa stand besi tu tahan 10 tahun tu rasanya. Saya tak pening nak tukar stand. Yelah yang nampak warna hitam tu frame warna hitam tu. Kita salut dengan getah. Kira memang banyak betul lah inovasi yang dibuat ni. Macam-macam. Sebab kita orang dalam RSC ni kita cuba saya upayalah untuk memudahkan pemanah-pemanah sebenarnya. Bukanlah konsep kita sentiasa pertandingan nak menangnya, itu perkara yang akhir lah. Tapi sebenarnya konsep kita adalah yang pertama sebenarnya adalah silaturahim sebenarnya. Dalam memanah ni, keseronokan dalam memanah ni dan tradisional tu dia pelbagai. Dia bukannya memanah statik lah. Kalau kita bandingkan ada perbezaan sedikit dengan moden, right? So dalam tradisional ni dia pelbagai. So kita pemudahkan agar mereka rasa seronok dalam memanah tu. Itu yang kita nak. Dalam masa yang sama keselamatan kita tetap utamakan dulu. Tu ya, betul. Penting. Apa yang tuan sebut tadi, mula-mula buat dekat tanah kosong kan, yang tak pakai. Kalau ikutkan komuniti dekat situ pun tak ada idea nak buat apa kan. Tapi akhirnya dah jadi satu tempat yang mengumpulkan
komuniti di taman tu lah, betul tak? Masya Allah. So memang kita tingkatkan ukhuwah betul. di kalangan jiran-jiran kan. Satu sukan lain lah selain pada bola tampar, kita jadikan satu sukan sunnah pula. Betul. So ni yang gambar RAC2 ni, situasi ni kat mana ni tuan? Ya, betul. Yang dekat tepi gambar ni dekat mana ni? Ni macam tepi rumah kita dia. Buat kita sambung, kita buat setengah jam je lah untuk RAC ni. Okay, sebenarnya pada kami lah dalam mana ni kita sediakan fasiliti utamanya dulu. Fasiliti terutama range lah pasal tempat memanah. Sekiranya kita meletakkan tempat memanah ni yang terlalu bebas, sukan nak dikawal, dia akan agak membahaya. Tapi alhamdulillah untuk memudahkan pemanah-pemanah, kita di RAC kita sediakan range 1 untuk 20 meter, untuk riadah, untuk combat archery, untuk ahli-ahli dan pemanah-pemanah rehat-rehat. Okay, range 2 ni kita buat latihan untuk intensif latihan dan kepada yang kerja siang, so malam boleh buat latihan kat sini. Sebenarnya rumah ni rumah ahli RAC juga, Cik Rosli, dia dah mengizinkan. So saya usahakan dan kawan-kawan lain untuk jadikan satu range 18 meter untuk malam. So diorang boleh main sampai 12 malam. Jadi bagi yang bekerja siang, malam dia akan memanah di kawasan ni. Kita siapkan lampu, siapkan tempat rehat. Ni tempat diorang berkumpul lah malam-malam. Dan kepada yang pelajar-pelajar sekolah yang siang sekolah, malam daripada diorang lepak-lepak tak ada buat apa, kita buat dia satu pusat latihan memanah juga kat situ. Hebat ni. Dan seterusnya kita terus buat bila dah mula banyak dipertandingkan dalam memanah ni jarak jauh. Jarak jauh tu yang kita usahakan untuk RAC3 tu, untuk jarak 70 meter. Yang kalau saya Syamil ada simpan slide tu. So seperti inilah dia dekat jarak dia agak jauh sikit lah. Okey. Okey. Alright, macam dalam gambar ni lah. Ini untuk jarak jauh Okey. Okey. Ni untuk jarak jauh, untuk latihan lah, latihan. Okey Okey, sebenarnya matlamat kami adalah nak matlamat utama lah sebenarnya kita nak tarik masyarakat ni untuk mencintai permainan sunnah ni sebenarnya. Dan sebab apa yang orang kata permainan sunnah ni sebenarnya memang dalam hadis semua ada, dalam Al-Quran semua ada. So apa yang kita buat ni semua ada satu kebaikan lah. Kan kalau kita laksanakan dia datangnya yang kemudaratan tu yang akan jadi tak elok. So kita lahirkan ukhuwah dalam mana ini supaya benda ni dapat berkembang sihat. Itu yang saya nampak lah. Sebab tu dalam mana ni dulu guru saya ajar, Coach Rino tu guru saya. Dia ajar saya 4 perkara sifat yang ada dalam mana ini adalah tenang, sabar, ikhlas, redha. Sebab tu tenang, sabar, ikhlas, redha ni adalah pembelajaran memanah yang saya diajar dalam memanah instinktif, maknanya gerak hati. Dan saya ajar anak-anak saya semuanya adalah cara memanah tradisional ni adalah secara gerak hati, termasuk anak saya Hafiz. Maksudnya macam itulah. Jadi benda ni kita letak kita punya matlamat tu agar kita reda apa yang telah kita lakukan setelah kita usaha. Macam itulah. Sebab tu diorang ni kalau pergi game mana pun, diorang kalau kalah pun diorang tak ada hal, diorang diam, diorang ketawa, boleh balik ketawa-ketawa, maksudnya tak ada stres lah diorang happening je. Yes. Tapi kalau menang niat dia tu dah kira niatnya tu clear, jelas dan betapa tidak terjejas lah kalau ada apa-apa yang berlaku yang boleh mencalakan emosi je. Betul. Itulah yang kita ni. Sebab Syamil, kita orang pernah ada satu pengalaman kalau tak silap ada gambar tu, cilik remaja kebangsaan. Ada gambar yang saya pegang bendera dan video apa semua tu kan. Masa tu kita RAC adalah antara kontijen yang paling ramai kita pergi ke Selangor ketika itu. Kita masuk dalam pertandingan tu untuk ranking kebangsaan oleh pertama tu.
boleh katakan lah kalau kita Alright. masa ketika itu kita kalau buat ada game ramai. Saya pergi ketika itu satu van, 3 kereta. Kontijen kita bawa, tak silap Uf. saya dalam 20 lebih remaja dan Oh, cilik. Masya Allah. Masa tu. Tapi masa kita orang pergi tu tak ada yang dapat ranking top 3 pun masa tu. Kan? I Memang kata orang kita pergi see. tu yalah kita usaha tapi pergi tu kita memang kalah semua. Tapi alhamdulillah lah dalam kekalahan tu saya tengok semua kita orang ni budak-budak ni nampak diorang masih happening. Saya bangga lah walaupun diorang ni kadang-kadang yalah budak kan. Tetapi orang Ya, ya, masih ya. rasa keseronokan dan balik kita pun masih meraihkan dia. Saya bawa diorang pergi makan apa semua saya nasihatkan diorang. Biasalah, yang penting kita dapat meraihkan penganjuran, itu yang paling utama lah dalam mana tradisional ni saya nampak lah. InsyaAllah. Betul lah. Tapi apa pun semua tu kira first time punya pengalaman kan. Pengalaman pertama dia orang pergi Bukan memanah. first time juga Syamil. Oh, bukan. Okey. Bukan. Ah. Sebab kita 2017 masa start kita build up untuk RAC ni, kita Ah. 2018 ada festival mana antarabangsa di Ladang Alam Warisan ketika itu. Ketika itu kita memang terlalu ramai. 36 penyertaan daripada RAC kita pergi ke pertandingan tu, melibatkan diri dalam Oh. pujian tu lah di Ladang Warisan. Tu festival mana antarabangsa. Ketika I itu see. ramai luar-luar negara, dalam 15 luar negara datang ketika itu. Dan I alhamdulillah see. kita orang punya pemanah-pemanah remaja dan cilik ni semua boleh katakan top 5. Masa tu. Oh. Ada sekitar orang lah ketika tu. 2017 tu masa tu tengah Mekah tu, tengah ramai sangat orang pemanah. Seronok. Sebab tu dah pernah lah melalui benda tu. InsyaAllah lah, alhamdulillah rezeki orang kan. Maksudnya dia orang Dan ni ada semuanya melalui latihan di range yang tuan sediakan. InsyaAllah betul. Diorang mula daripada RSC, kebanyakan daripada zero lah kat RSC ni, remaja dan cilik ni. Sebenarnya tujuan saya nak build up cilik dan remaja ni, saya dengan komuniti RSC ni. Sebenarnya itulah saya cakap tadi, tujuannya untuk ubah dia punya persepsi kepada permainan-permainan yang zaman sekarang ni, gadget, handphone. Memang diorang kita tak boleh nak tutup semua, tetapi at least kurang-kurangnya kita dapat memperkenalkan permainan sunnah yang sedia ada ni kepada mereka agar mereka kenal, dan tu kita boleh sebersikit boleh tarbiyah mereka untuk menjadi seorang insan yang baik lah. Maksudnya macam tu. Itu yang saya cakap, tenang, sabar, ikhlas, redha. Bila orang tak tenang nak memanah, dia akan susah, dia akan gelisah, dia akan susah nak dapat panahan yang baik. Tenang, sabar. Dalam panahan pun kita ada sabar, kita perlu sabar. Kalau kita tak sabar, dia akan bawa dalam kehidupan lah, kita akan cepat marah. Maksudnya macam tu lah. Lepas tu dalam manah juga kita ada keikhlasan. Apa saja yang kita buat dalam manah tu kita perlu ikhlas sebelum kita lepaskan anak panah. Maknanya dalam kehidupan pun kita perlu ada keikhlasan dalam melaksanakan sesuatu. Apa tujuan kita. Maksudnya macam tu lah. Dan redha. Redha ni paling penting. Apabila kita tak redha akan apa yang berlaku selepas kita berlatih, itu yang akan mendatangkan mudarat. Itu yang bahaya pada saya dalam RSC lah. Sebab tu kami saya sendiri pun masih belajar banyak perkara tu untuk mendidik diri saya agar sentiasa redha dengan apa yang berlaku. Sebab dalam kalau tengok RSC ni daripada dulu 2017 kita buat Cilik Open Johor, 2018 kita buat Cilik Open Johor Seri 2. Lepas tu 2019 kita dah start ada indoor range kat sana tu, kita buat dekat indoor range 2019. 2020 yang terbaru ni kita buat juga kat indoor range kita, iaitu dekat Idola Cilik 2020. Kita banyak fokus kepada cilik dan remaja lah sebenarnya, kita usahakan kat situ. Pasal diorang ni adalah pelapis-pelapis yang akan membawa pemanah ini masa zaman diorang dewasa nanti. Maksudnya itulah. Samin dah mula putus suara kan? Suara Samin dah tak dengar dah ni.
Oh, sekejap je 1.5 eh. So tak dengar lah Syamil. Alhamdulillah. Suara tak ada lah Syamil. Suara Syamil saya tak dengar langsung ni. Line saya ke line Syamil yang tak okey ni? Syamil boleh dengar tak suara saya? Okey, so ialah hari Ahad ni ramai yang online ni. Gangguan sikit. Baru dengar suara. Okey, boleh dengar? Tadi tak dengar. Baru dengar. Tadi tak dengar Saya langsung. tak sure apa yang berlaku. Tak apa. Sorry. Mungkin boleh tuan share sikit wajah baru shooting range 2020 ni. Ni dia fresh look ni. Memang nampak Ni fresh. Dekat mana ni? Ya Allah, maksudnya bayangkanlah tuan, maksudnya daripada tanah kosong kemudian dibersihkan jadi cantik sikit. Lepas tu buat dekat tepi rumah untuk syuting belah malam. Lepas tu jarak jauh. 2020 ni terus jadi cantik ni, kat mana ni? Okey, sebenarnya ni adalah idea daripada sahabat-sahabat dalam RSC juga. Kita orang ada satu tim yang kita terfikir satu tahap tu, kita terfikir kita perlukan untuk indoor range juga sebenarnya. Untuk yang utamanya kita nak bantu kepada yang peminat memanah ni untuk boleh berlatih, datang untuk beriadah di tempat yang lebih agak selesa. Sebab kita selalu buat range kat luar tu, buat event, buat game. Bila hujan dia ada sedikit masalah untuk dalam manage kan. So ni yang kita tengok zaman sekarang pun ramai sahabat-sahabat di luar yang di Johor, bukan di Johor pun semua dah ada indoor range. Itu yang saya fikir dengan kawan-kawan cakap kita try cari tempat indoor range yang sesuai. So inilah kita nak cakap satu tempat center untuk pusat latihan, untuk pusat memanah, untuk pusat event. Tu yang akhirnya kita dapat satu tempat di Nusa Bestari. Nusa Bestari, dia sebelah dengan Bukit Indah lah. Bukit Indah Johor Bahru. Agak jauh juga dari rumah saya ni sebenarnya. Tapi apa nak buat setelah dapat berbincang dengan manager, dengan owner sana, akhirnya diorang dah bagi peluang lah untuk kita buka kat situ. Sebab ada beberapa syarat yang diorang letakkan lah untuk kita buka. And sebab dia orang tengok kita punya memanah ni ada satu unik lah, dia kata ada satu keunikan yang boleh tarik customer terutamanya orang Melayu lah. Dia nampak dia macam lah. Kan? Tapi kita start buka tu bulan 2. Bulan 2
Alhamdulillah, first game Itulah. kita buat first game traditional Bebo challenge JDT kita buat. First game kita buat, kita punya penyertaan 130 orang. Saya mula kita orang nak buat dalam 100 orang je. Tapi permintaan tu masuk sampai kita jam 130 orang. Punya ramai. Masya Allah. Maknanya kita tengok kat situ ramai sangat berminat untuk manah ni sebenarnya. Kan? Cuma betul. Dapat siapkan tempat agak selesa. Tu yang kita try buat, tempat yang agak selesa, yang senang diorang nak bersantai. Itu yang diorang datang bawa anak bini, lepas tu diorang memanah dan ada yang antaranya berkelah kat tepi duduk-duduk santai-santai. Tu yang saya nampak ukuran yang sangat baik lah. Okey. Baik. Maknanya lengkap dah ni daripada awal. Yang ni saya nak buat kesimpulan tuan punya perjalanan dalam dunia memanah ni. Maksudnya daripada awal tuan boleh dengar suara saya? Boleh. Sekarang okey. Okey, maksudnya saya nak buat kesimpulan. Maksudnya perjalanan dalam dunia memanah ni daripada karnival tu lah. Nampak ada booth buka memanah. Lepas tu besoknya beli bow, tembak dekat papan, habis rosak semua. Okey kan? Lepas tu bersihkan tanah lapang dan akhirnya lah shortcut terus ada range dekat ni dekat shopping mall shopping mall. Yang shopping mall. Okey, masya-Allah. Tapi apapun itu adalah maknanya tuan dah mencetuskan satu fenomena barulah dekat area ataupun komuniti tuan, betul? Betul, insya-Allah. Ya, satu benda yang sangat awesome lah. Jadi sambutan ni luar biasa ya. Right. Okey tuan. Ramai yang nak tanya pasal ni. Orang nak tanya tentang tuan punya talent. Tuan punya talent tentang busur ni. Okey. Kita sebelum tuan cerita pasal bow ni, okey, saya nak ni dulu. Saya nak alu-alukan dulu kita punya audience yang baru masuk. Okey, terima kasih sekali lagi Tuan Zain Ahmad join live. Tuan Luqman Ali. Saya tak nampak siapa yang masuk live. Tak apa, saya bacakan. Okey. Tuan Muhammad Asmu'i, Muhammad Akil. And then, okey. Alhamdulillah. So, jangan lupa like dan juga share live kita ni. So nanti saya akan bagi hadiah kepada mereka yang share. Okey, ada soalan dulu sebelum tuan share. Sebelum share pasal bow ni, kita boleh ambil satu soalan tak? Boleh, insya-Allah. Okey, soalan ni daripada Tuan Luqman Ali. So dia tanya, Tuan Jas, mula-mula training kampung kampung tu dah ada instructor tak? Dekat kampung ataupun di kawasan komuniti tuan tu lah. Taman tu. Masa awal-awal tu ada instructor lah ke? Okey, sebenarnya yang instructor. Saya sendiri instructor. Saya belajar banyak dekat YouTube lah sebenarnya. Masa bila apa yang kita nampak bila start kita mula memanah, kita minat, kita akan berusaha mencari sesuatu, cari kawan, cari apa sebab matlamat mana ni dan macam-macam lah. Dan akhirnya kita faham lah. Saya dalam dekat 5 tahun tak berapa faham sepenuhnya, tapi alhamdulillah banyak benda yang saya dah dapat belajar dalam dunia memanah ni. Sekarang dah senang lah Sebenarnya itu dah ramai. Betul. Sebenarnya awal-awal memang YouTube menjadi salah satu sumber ilmu dan saya rasa YouTube ni sangat bermanfaat lah pada semua orang. Bukan pasal memanahnya, semua benda pun sumber ilmu yang sangat luar biasa. InsyaAllah. Okay tuan, alright. Kita share sikit tentang busur. Kita mulakan dengan bow yang best seller. Yang mana satu best seller? Kiambang ke, Teratai ke, Raja Wali? Teratai. Okey, Teratai. Okey, so kita tengok sikit bow Teratai. Okey, kita dah masuk tentang bow. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Nanti insyaAllah saya boleh jawab. InsyaAllah mana yang mampu.
Okey, penghasilan teratai, penghasilan bola minit ni sebenarnya awalnya kita di RSC ni sampai satu tahap kita fikir perlu ada sedikit sedikit benda yang berkaitan dengan memanah ni. Contohnya macam apa sarumbo lah, apa benda lah, dan akhirnya kita berbincang dan perlu juga ada bow. Dan alhamdulillah akhirnya dalam RSC ni kita ada buat satu pasukan sebab untuk melahirkan untuk mencipta suatu busur ni pada kami lah saya minta maaf banyak kepada boya-boya lain. Kami dalam satu pasukan untuk busur 5 minit ni asalnya pada 2018 bulan 10 kita start mula. Okay, kita fikir untuk membuat busur dan oleh kerana balik ketika itu ramai sangat buat EFG bow. So kita tak nak kita pula fikirkan nak cuba untuk buat laminate bow. Sebab ketika itu saya sangat tertarik dengan Saluki. Memang saya suka sangat Saluki. So bincang-bincang bila berbual pasal Saluki ni, laminate bow. Macam mana diorang boleh hebat sangat buat bow kan. So ketika itu dalam team tu kita fikir kita insyaAllah kita di Malaysia juga mampu buat. Dan alhamdulillah akhirnya kita sendiri di Kulai sendiri pun mampu melahirkan, mampu membuat dan mempamerkan seni pembuatan busur. Dan ini adalah busur teratai anak saya, Afiq pakai tu. Ni busur teratai. Nah, busur ni adalah busur pertama yang berjaya dihasilkan. Kalau tengok nombor dia. 1904. Pada saya ini adalah sejarah. Yang Afiq pakai ni adalah satu bow sejarah lah. Yang pernah kita hasilkan. Yang pertama yang berjaya, sebelum tu memang banyak patah lah, rusak lah kan. Maksudnya. Ini adalah busur pertama. Berapa pound tu? Ni asalnya 39. Masa mula-mula Afiq guna, tapi sekarang bila saya ambil gauge, saya ukur balik, dia dah jadi 35 dan konsisten 35 poundage. Dan sekarang pun dia dah tak pakai dah, banyak bola dia. saya buat simpanan dia untuk koleksi je. Ni busur Afiq. Dan ketika itu kalau lihat busur ni ada bridge, ada dikoji. Ni masa R&D lah ketika ni. Dan pertama game dia guna tu masa ketika remaja kebangsaan. Ketika itu saya ke sana, saya bawa 5 bow untuk remaja kita guna dan yang lain-lain guna masa tu. Tu tempat kita try lah. Di busur pertama ni. Ramai yang nak beli, saya tak jual. Saya kat busur ni saya tak jual. Mesti orang hangit InsyaAllah. Masa tu belum dah ada cadangan harga ke masa tu? Masa tu masa first kita jual teratai ni, saya ingat saya lah, kita buka 950 offer harga awal. Okay, harga awal kita bagi offer 150, kita diskaun RM100. Sebab saya cakap sini tu serang, laminate bow ni bukan satu busur yang mudah nak buat. Dan saya faham dan saya percaya di Malaysia ni ramai yang buat laminate bow. Dan diorang memahami perjalanan untuk membuat laminate bow ni. Sebab dia sangat rumit. Untuk menjadikan satu busur macam ni, dia bukan terus jadi macam EFG, bukan. Bukan. Sebab tu bila kita publish orang kata 950, kita tak masa ketika itulah 10 yang awal tu, saya ramai jugalah yang komen kata kenapa mahal dan ini kan. So saya ambil yang positif, kalau kita orang tak ada memaksa sesiapa untuk membeli, tetapi sekiranya dia orang sudi untuk membeli, menghargai apa yang kita usahakan, kita bersyukurlah. Saya raikan, insyaAllah. Itu je saya mampu cakap. Sebab Samin, nak buat satu bow ni kadang-kadang 5 bow rosak pun tak tahu lagi dapat satu bow. Saya cakap tu serang. Siapa yang buat 5 minit dia boleh tahulah. Betul. Yelah, sebab nak hasilkan tu pun kita belum tentu tahu hujung dia tu jadi kita Allahu Akbar. Tapi bagi saya harga yang tuan buka tu berbaloi dengan kualiti yang ada. Sebab dengan passion ataupun kesungguhan tuan hasilkan busur tu, akhirnya mendapat tempat lah di kalangan pembeli, betul?
Betul, insyaAllah, alhamdulillah. Ah, Mudah-mudahan. okey, ada seorang ni dia tanya, saya tengok review teratai yang dibuat oleh Armin Hammer. Ah, okey, so apa Okay. komen tuan? Bila tuan post bow tu dekat dia ataupun dia beli ke ataupun macam mana? Share sikit. Okay, sebenarnya sebelum Armin review, ramai yang sahabat-sahabat yang dah beli untuk R&D dan 10 yang terawal, dan diorang dah ada buat review dan membantu kita, terutama guru saya sendiri, Coach Nino, antara orang yang terawal yang bantu dalam perjalanan teratai ini. Dan pada saya, pengalaman ni bukan satu perkara yang mudah lah. Sebab di Malaysia ni ramai yang jadi seller untuk busur-busur laminate ni, saya faham. Dan saya selalu berfikiran positif lah. Dan kita akui kan, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi Alhamdulillah kan, ramai sahabat-sahabat yang memahami. Dan ketika itu antara orang yang pernah review Coach Dino, saya pernah juga bawa berjumpa dengan Syekh Fuad di Kekun Janda Baik, dan saya minta pandangan dia, dan saya jumpa dengan Nasrul pun pernah review, dan ramai lagi lah sahabat-sahabat, Ustaz Fakur Razi dari Safra, dan saya minta pandangan diorang, belajar pasal kita ni masih baru, dan dalam membuat busur laminate ini kita orang saya dan tim tak pergi jumpa orang tanya macam mana buat, tak ada, kita tak ada buat, kita belajar. Sambil tahu tak, pada awalnya kita buat busur ni grip besar, lepas tu kita orang buat siap besar macam ni, diorang pun tengok pelik, tapi sebenarnya dalam pembuatan ni inilah kelainan yang kita nak buat. Betul. Kalau kita nak buat dah biasa, contoh bola minit yang sedia ada, dah biasa. Kalau kita nak tiru, kita boleh ambil bulat-bulat dan kita boleh buat. Tapi tak, kita mall pun kita kaji sendiri kenapa, sebab apa, dan akhirnya selepas ramai yang sahabat-sahabat dari review di Malaysia, so kita plan untuk hantar ke Mata Itali. So sebab ketika itu di YouTube kita tengok dia, Armin ni ramai yang tengok dia punya YouTube untuk review bow. So kita tengok mungkin dia boleh review pula bow daripada Malaysia yang kita beli. Kan? So bila kita hantar sana, alhamdulillah, selepas kita hantar, Armin review, masuk posting dalam Facebook, ketika itu memang terlalu ramai orang nak beli teratai ni. Sampai saya cakap, yang orang minta maaf banyak-banyak, ada yang saya terlepas pandang, ada yang cakap saya lambat respon apa. Saya cakap terus terang, sebab tu dalam sabar je lah dalam busur ni, saya minta maaf banyak-banyak kalau ada terkurang, tersilap dalam pengurusan. Sebab di Malaysia ni ada juga di antara kedai yang nak untuk jadi dealer, kita orang tak nak ambil risiko. Sebab tu kita hantar ke Armin, selepas Armin review tu memang ramai sangat jumpa saya, WhatsApp, call nak beli busur. Saya dah cakap busur ni bagus, saya tak berani komen. Cuma alhamdulillah, syukur apa yang Armin review tu. Lepas tu ada satu video, kalau Syami tengok, dia buat perbezaan sedikit dengan solat bow. Dia buat sparring sikit dengan solat bow ketika itu. Ketika tu pun nampak positif kepada teratai ketika itu. Tapi alhamdulillah lah, selepas tu yang ramai. Sebab tu dalam pengurusan teratai ni, pengurusan laminate bow yang kita hasilkan ni, saya tak akan ambil duit langsung. Satu sen pun saya tak nak ambil duit orang dalam tempahan. Dan kita tak menjanjikan kita boleh ambil tempahan tu, memang kita buat. Sebab betul. Laminate ni kita buat, contoh kata kita nak buat 40 poundage, kita tak akan dapat 40 tepat poundage, tak akan dapat. Ya, betul. Sebab kita bukan mesin, kita tangan potong, kita trim, kita gosok, semua tangan yang buat. Cuma kita gunakan mesin untuk potong, bantu. Kan? Kalau kita pakai mon, letak, dia potong, lepas tu kita letak gini, dia machinery, komputer, itu lain. Kan? Itu yang kita tak dapat. So orang kalau nak, contoh kata Syaimin order dengan saya 40 poundage. Bila kita buat, kita dapat 39. Saya akan respon balik dekat 39. Nak tak? Kalau dia tak nak, tak apa. Sebab konsep kita dalam pembuatan busur di teratai ini, kita tak nak sahabat kita rugi, saya rugi. Saya tak nak. Maksudnya kita win-win lah. Sebab tu kalau Syamil tengok kita buat warranty tu,
Warranty tu Warranty pun je kita buat dah. 3 bulan dan Oh. warranty tu kalau tengok 3 bulan saja. Kita tak dapat nak bagi panjang sebab kita bukan busur yang dah lahir daripada belas-belas atau belas-belas tahun. Kita baru setahun Yeah. jagung je maksudnya saya. Kan? Jadi kita setia dengan 3 bulan. Kalau rosak pertama kita akan gantikan yang baru. Okey. Maksudnya itulah konsep yang kita buat insyaAllah. Baik. Apa pun saya ucapkan tahniah lah pada Tuan Jas sebab yelah bila Tuan explain macam ni saya rasa ramai yang sedar dan baru tahulah betapa bukan mudahnya nak hasilkan satu busur yang terbaik. Apatah lagi busur tradisional kan yang kita buat ni dengan kudrat kedua belah tangan ni. Jadi it's not easy. Betul lah tu, betul. Okey, baik. Sementara kita tunggu Soalan dulu. Okey, soalan. Saya tengok. Okey, ada yang tanya. Okey, satu soalan, berapa berat? Okey, berapa purata foundation yang Tuan dah pernah buat? Yang tadi tu 35, yang paling tinggi berapa yang Tuan pernah buat? Mungkin itulah kot soalannya. Okey, sejarah teratai ni kita pernah buat sampai 65 foundation. 65 foundation yang dimiliki oleh Ustaz Wan Asrul daripada Melaka. Itu satu je kita buat. Kita tak buat lagi. Sebelum tu daripada Singapura kita pernah buat 70 foundation. Tapi Syamil, 65 foundation tu tarikan 28. Tapi untuk teratai ni kita boleh tarik sampai 31. So 31 punya foundation dia akan pergi kepada 75 foundation. 31 punya tarikan dia akan pergi kepada 75 foundation. Memang berzub lah. Maksudnya. Itu awesome tu. Itulah tarik lebih telinga tu. Cuma sekarang kita dah tak buat lah. Kita buat average sekarang adalah 35 hingga 45 saja. Yelah sebab itu majoriti orang pakai lah. Tapi kalau custom made, special request boleh lah. Pun saya tak buat. Pun kita tak buat juga. Kita tak boleh nak special request kat orang, tak boleh. Susah nanti banyak orang nak minta ni, nak minta tu. So kita tak mampu nak. Pasal kita buat ni Syamil, kita buat ni bukan kerana kita nak jual sangat benda ni. Sebab cuma kita nak buktikan yang kita di Malaysia juga kita mampu menghasilkan satu busur yang tak pun sama ataupun yang baik macam mana yang telah ada busur dia ada. Maksudnya tu je lah matlamat kita. Betul. Hebat, luar biasa ni. Ini Malaysia boleh ni. InsyaAllah. Okey Tuan, just mungkin saya pun tertanya-tanya juga kalau macam busur tradisional, kalau macam kalau poundage dia semakin tinggi, sebenarnya lebih, maknanya kalau bore laminated ni dia lebih, sebab apa poundage tu boleh jadi tinggi? Sebab kayu yang digunakan ke ataupun fiber ke apa? Okey, perubahan foundation adalah pada kita punya lapisan lah, sebenarnya lapisan lamination. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa pun EFG pun sama, semakin tebal semakin berat lah kan. Semakin nipis semakin ringan. Ibarat macam itulah. Sebenarnya kita kalau dalam moden dia punya lim lah, dia punya lim. Lim mempunyai peranan lah benda tu. Sebab tu dalam dalam busur ada yang nampak tebal tapi ringan. Dia punya design pula, dia akan bentuk pada design. Lebar ke tak lebar kan, dan dia punya bentuk potongan dia akan main banyak peranan lah. Laminate ni terlalu kalau nak sentuh tu terlalu dalam lah dia punya terlalu deep lah, banyak. Okey, kita tak pergi dalam sangat lah. Okey. Alright, kalau tengok kepada busur teratai memang dah menjadi best seller. Okey, apa terjadi pada Raja Wali dan Kiambang? Ini pun bakal jadi best seller ke ataupun masih dalam R&D ke macam mana?
Tuan boleh share Raja Wali dan Kiambang. Ini jenis busur apa Raja Wali dan Kiambang ni? Yang mana? Teratai? Raja Wali dan Kiambang Okey. sekarang ni fasa apa? Fasa masih lagi fasa R&D ke ataupun macam mana? And then production untuk Raja Wali dan Kiambang adalah masih fasa R&D sebenarnya. Okey, sebab selalunya kita akan keluarkan dalam 10 atau 20 unit pada customer. Kita nak tahu feedback customer. Kita tak boleh nak buat R&D sendiri, tak boleh, takkan berjaya. Sebab kita nak tahu penggunaan masyarakat. Ada orang dia akan guna cara dia kasar, ada orang akan guna cara dia lembut, ada orang dia pandai menggunakan laminate bow, ada orang dia kurang pandai. Sebab ada di kalangan pembeli-pembeli teratai, pengalaman tu saya bawa daripada teratai sendiri. Kadang-kadang ada yang pemanah-panah baru pun nak beli, bukan kita tak nak jual, tapi pemahaman dari segi busur, dari segi GPP aero, penggunaan aero dengan foundation kita pun diorang masih tak memahami. So dia akan mendatangkan masalah pada busur tu, sama ada awal atau lewat, kan? Sebab tu lagi kalau kita lihat busur-busur laminate di Malaysia pun dia banyak yang tak tahan sebab cuaca kita ni berbeza daripada cuaca dekat luar negara. Sebab tu pembuatan busur laminate yang kita buat ni adalah kita masuk dalam oven 65 degrees selama 1 hari untuk kita mengeringkan dia. Untuk agar bila dia keluar daripada tempat tu, dia dapat suasana yang lebih rendah dia punya suhu daripada apa yang kita buat. Maksudnya macam tu. Okay. Tuan ada ni model dia. Okey, untuk Kiambang. Raja Wali. Ni Raja Wali. Raja Wali adalah model kedua lah. Okey, Raja Wali ni adalah model kedua. Okey, ni pun Afiq antara orang pertama lah yang kita bagi dia pakai. Ni Afiq ni. Ni Afiqnya boh. 30, ni kita buat ringan je. Pada mula sekali kita buat ringan je, 32 poundage. Ni adalah 32 poundage untuk R&D yang Afiq guna. Spek dia, kalau nak tahu, dia lebih kurang dengan teratai. Okey, dia lebih kurang dengan teratai dan Raja Wali. Material sama jugalah, bambu, siar maple, grit maple, finishing fiberglass. Okey, bow length. Panjang bow adalah 50 inci bila unstring dan bila kita string adalah 49 inci. Daripada sini, kalau ada orang dia suka katra, saya ni paras ni tangan saya. Okey, panjang dia adalah 49 inci bila dah string lah. Okey, brace height dia adalah 7 inci. Memang agak tinggi, tapi apa yang saya boleh kata memang zero vibrate. Memang tak ada vibrate. Dan apa yang kita lihat laminate bow ni, kita tak perlu nak tinggi-tinggi poundage. 32 poundage ni saya boleh tarik sampai 30. Dah lembut, sangat lembut. Dan tujahan Turkish ni dia ada lain sedikit daripada Tatar. Kalau kita lihat Raja Wali kan, ni Tatar kan? Ni teratai Tatar bentuk dia, right? So Raja Wali ni ada Turkish. Inilah ada lampu yang pertama yang berjaya dihasilkan Turkish untuk nama Raja Wali. Nama Raja Wali ni kita sebenarnya nama kelab ni kita buat. Dahsyat. Ni soalan ni dah terjawab dah kan. Ada soalan daripada Encik Azmi kata Raja Wali ni Turkish design ke? Dia memang Turkish kan? Macam Okçubaba. Tapi right. Yeah. Cuma konsep kita punya trademark kita tak ubah. Kalau tengok siar dia tetap sama. Sebab siar dia tetap sama kita buat. Cuma kecil sedikit. Kecil sedikit. Raja Wali daripada teratai. Kecil sikit je. Okey. Kiambang ada? Okey, ini Kiambang. Kiambang kan nak tengok lain, tengok gini siar dia. Nampak tak macam pelik kan? Ini unik. Unik. Dia bukan pelik, dia sesuatu yang baru. Sebab apa?
kan macam mana saya cakap tadi, kita Ya. orang buat, kita nak satu keunikan dan satu benda yang baru yang orang tak pernah buat, Betul. yang tak Itu sama. kalau dalam bisnes punya teori dipanggil wow factor lah. So bila kita ada wow factor, kelebihan ataupun sesuatu yang baru yang luar daripada kebiasaan, orang akan yelah, ada wow factor lah kat situ. Orang akan minat lah kan. Kalau tengok Raja Wali tadi pun tengok tengok siah dia, tengok tengah grip dia pun tak sama. Dia bukan bulat. Dia ada satu lekuk kat sini sikit. Dia cantik lah. Sikit je lekuk dia. Betul untuk keselesaan jari. Ibu jari kita dengan ni kita akan duduk atas tu. Nampak selesa sikit. Nampak tak? Dia ada kelainan sikit depan dia. Cantik lah tuan. Cantik. Memang setakat ni saya guna bow yang daripada macam Hungary dan Turkish bow kan. Dia punya grip tu memang flat lah. Kira macam besar lah. Tapi bila tuan buat kecil sikit, sebenarnya dia jadi lock. Kita punya jari tu, maknanya bow hand kita tu kita dapat lock sikit lagi bow tu. Itu yang mungkin salah satu faktor vibrate tu jadi kurang kot. Sebab ada orang teknik memanah kan berbeza-beza kan. Cuma macam kita orang punya konsep, bila konsep kita memanah, kita orang kita tak grip kuat-kuat. Bila kita tarik tu kita just letak tangan ni just tahan je. So jari kita duduk. Tu maksudnya konsep kita macam tu lah. Dan 3 jari ni aja genggam sikit je bila untuk dapatkan untuk follow through, untuk kata tu kan. Jadi kita tak grip. Biasa kalau kita lihat bowl luar, dia akan tambah sini untuk jadikan macam telur kan. Telur. Tapi kita tak buat macam tu. Untuk teratai pun sama. Untuk kiambang. Kiambang ni beza dia ni je. Kalau tengok siar ada lain macam ni, maknanya ni kiambang ni. Itu trademark. Kiambang dia ada kita letak ni. Trademark dia. Cantik. Jangan pelik kalau beli bow kat kita orang ni. Memang pelik kan. Dan dia bukan satu benda yang mudah nak buat. Yang best ni saya rasa jari telunjuk tu boleh relax kat depan kot. Jadi ni boleh relax sini. Jadi telunjuk ni kan? Dia boleh relax. Dia akan duduk macam ni. So arrow akan lalu sini. Lalu sini. Macam itulah nampak arrow pass kat sini. Kan? Maksudnya nampak kalau dekat bahagian lekukkan dia lain kan. Maksudnya bahagian kita panggil perut tapak tangan ni, maksudnya bahagian melin dia soft lah. Dia rasa tangan. Macam tak, maksudnya dia tak terlalu lekuk sangat. Kalau kita saya kalau tengok cara orang pegang, dia akan pegang kat sini. Tapi kita letak dekat sini. Biasa kita shooting kita akan letak dekat dapat macam recurve kan, letak kat sini. So bila dia duduk kat sini, dia akan rapat kat sini. So kita just letak jari je macam ni. Kalau tengok anak saya Afiq dia shoot tu macam ni. The rest. Itu saya tahu bahagian sini, maknanya kita bahagian perut ni, perut tapak tangan kita ni rasa rest sikit lah. Maksudnya dia terpenuh sikit. Kalau tidak dia akan makan space lah. Ada setengah memang ada orang biasa lah, yang beginner dia akan pegang, dia grip betul-betul. Grip tu memang macam takut bow tu lari lah. Tapi kalau orang yang dah praktis lama, dia relax je, dia touch and then dia sentuh sikit je pun untuk hold je. Sebab tekanan bila kita dah draw tu dia dah ada pressure dia, jadi kita tak perlu pegang kuat sangat. Tapi bagi saya, pengalaman saya yang bahagian sini yang kita nak rasa sedap tu. So dia rasa relax. Tapi apa pun awesome ni design ni. Saya rasa kena betul. Nampak. Yes. Saya rasa tuan punya takkan dapat tolak gini kan. Tuan punya design ni dah lock ke? Dah register ke? Belum. Orang copy. Kena buat siap-siap tu, copyright. InsyaAllah setakat ni memang kita orang tak ada fikirlah untuk mempertahankan orang ni. Kita tak ikut ke pulang kat diorang lah kan, rezeki diorang. Setakat ni lah kita tak ada. Sebab itulah saya cakap, kita buat ni bukan untuk kita jadi satu perkara, satu benda yang boleh jadikan kita ni kaya apa maksud
benda yang mendatangkan kewangan sangatlah, tak. Sebab terus terang saya kata, teman semua, sahabat-sahabat semua, untuk teratai saja kita dah buat melebihi 200 unit sebenarnya. 200 lebih busur kita dah buat dan tak semuanya berjaya. Tak semua itu termasuk yang rosak dan sebagainya. Dan kita telah cuba ada pasaran di luar negara oleh melalui Singapura. Okay, kita dah menjual hampir 30 busur lebih ke luar negara di hampir 14 buah negara. Okay, antaranya Australia, Germany, USA, France, Monaco, Dubai, Australia, New Zealand, okay, Korea, Hong Kong, Canada, Singapura, Indonesia, Malta, dan selebihnya semuanya baru dekat Malaysia. Maksudnya macam itulah. Alhamdulillah melalui review daripada army tu juga banyak membantulah. Dan review ikhlas daripada army tu, alhamdulillah. Okay, banyak permintaan daripada luar negara sebenarnya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Inilah saya cakap, untuk teratai dan Raja Wali tadi tu, kita baru on the way ke Armin. InsyaAllah tunggu review daripada dia nanti, insyaAllah. Tunggu review daripada dia. Okay. Nanti saya tengok. Ni tengah PKP ni, semua tengah lockdown, boleh keluar. Betul lah. Tapi kalau Tuan sudi hantar dekat saya pun boleh dekat saya buat review. Okay. Nanti tuan minta semua minta. Nanti kalau kami kalau turun Johor, datang je tempat kita untuk kita main dengan busur yang sedia ada. Tak ada masalah. InsyaAllah. Kalau datang try kita orang punya busur, kalau masa try tu rosak pun kita tak minta ganti, insyaAllah. Kita nak mudahkan je, mudah-mudahan. Itulah saya sebenarnya dah pernah kontak dengan Tuan dulu kan, nak datang tapi tak sempat lah, tak berkesampaian. Itulah rasanya. Tapi itulah. So hikmah kita PKP ni, so kita dapat online je lah. Okay Tuan, kita pun dah hampir sejam live bersama dengan kita punya penonton. Saya ingat kita pergi yang final lah. Tentang aktiviti di tempat Tuan. Okey, mungkin ada orang yang di sekitar, di Kulai ke, di Johor Bahru ke, di mana lagi dekat area sana, Pontian ke kan? Nak join aktiviti mana? Mungkin Tuan boleh share sikit tentang aktiviti RAC? Okey, kepada sahabat-sahabat yang nak mendekatkan diri dalam dunia memanah tradisional ke moden ke, bolehlah direct PM saya untuk di Facebook saya Just Kulai, ataupun boleh search kat Facebook RAC Archery Center, ataupun boleh search kat Facebook Raja Wali Archery Club sendiri. Boleh PM pada nombor yang sedia ada tu untuk berkomunikasi, untuk hadirlah untuk buat datang memanah, ataupun nak buat event-event indoor outdoor pun kita ada sediakan, insyaAllah. Tapi cuma sekarang semua kita hold lah sebab PKP kan, daripada sebelum Ramadan itu hari sampai sekarang pun kita masih tak boleh buat aktiviti. Tapi untuk sesuai kenal, untuk mengenali lebih lanjut tentang memanah ni, bolehlah jumpa saya ataupun terus PM di Facebook yang kita adakan di page RAC Raja Wali Archery Club ataupun page Raja Wali Archery Center, ataupun terus PM saya Just Kulai. Nak add saya boleh, tapi itulah dah penuh. Selalu hari-hari saya kena unfriend orang lain dulu untuk masuk yang baru. Boleh PM saya dan ataupun terus direct ke WhatsApp phone saya 012-758-4443. InsyaAllah apa saja yang berkaitan tentang memanah ni kita akan bantu untuk memudahkan agar memanah ini sentiasa berada di hati masyarakat, untuk jadikannya satu riadah sebaik-baik riadah dan aktiviti sihat kepada anak-anak kita juga, insyaAllah. Okay, baik, alhamdulillah. Alright, sangat awesome. Okay Tuan, saya pun rasa nak order satu ni nanti. Allah Akbar, insyaAllah.
Tapi sekarang kita hold dulu, barang semua tak ada. Barang Yelah, faham. semua sangkut. Sekarang barang semua sangkut. Okey tuan, apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan kerana sudi bersama live kita hari ini. Dan saya rasa ramai yang mendapat pencerahan dan juga inspirasi lah. Yang maksud daripada awal tadi pun tuan share daripada zero, maksudnya daripada hanya ada satu booth, tuan terus jatuh cinta nak cuba memanah and then terus berkembang sampai menghasilkan busur sendiri. So saya rasa itu satu satu perjalanan ataupun kesungguhan kecintaan kepada aktiviti memanah lah. Dan apa pun sebelum ni pun apa yang kita dah buat live sebelum ni, especially bila kita dah dengar sharing daripada Ustaz Anwar, beliau ada share lah tentang mereka yang mencintai aktiviti memanah ni sebenarnya antara orang-orang yang memegang kunci-kunci syurga yang mana kita mengamalkan sunnah. Jadi saya nampaklah tuan punya kecintaan tu tinggi tu. Dan maknanya dan mempraktikkan bukan tuan saja kan, anak-anak pun memanah kan. Jadi maknanya tuan menyeru ahli keluarga supaya betul mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Okey tuan, apa-apa saya doakan tuan terus sukses, berjaya mempromosikan lagi aktiviti memanah di sekitar kawasan tuan. Sebab apa, ramai lagi sebenarnya yang nak join, nak mencuba aktiviti memanah. Kalau saya di Bangi ni ramai juga yang call WhatsApp kan. Dan ada juga yang takut-takut nak mencuba. Jadi sebenarnya bila kita ada sharing macam ni, kita buat live, kita buat video review, kita share dekat media sosial, jadi orang sebenarnya akan timbullah rasa keinginan nak mencuba. Macam tu lah kan, kalau tak ada booth tu rasanya lambat sikit lah kot nak mencuba memanah tu tak? Betul. Tu apa pun saya rasa orang yang mencetuskan idea untuk tuan mencuba memanah ni adalah booth yang pertama yang tuan cuba tu lah. Betul Yalah, betul. Kenangan tu. Okey tu. Ya betul. Itulah mudah-mudahan dia dapat maknanya saya rasa yang orang yang buka booth ni dapat pahala yang berterusan lah. Dapat berkongsi yang pahala yang banyak insya-Allah. Ya betul. Okey tuan, terima kasih banyak kerana berkongsi pada hari ini. Ada apa-apa lagi nak share sebagai inspirasi kepada penonton kita? Cuma nasihat untuk diri saya jugalah dan kawan-kawan yang sama saya. Dalam mana ni adalah satu perkara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan benda ni sangat banyak cabaran dan 4 benda yang kena ingat dalam mana ni seperti makna guru saya ajar, tenang, sabar, ikhlas, redha, ni 4 perkara yang perlu kita ada dalam diri kita agar kita mudah-mudahan kita akan terus kekal dalam sunnah mana ni walaupun tak dapat berterusan dan dapat terus menyebarkan sunnah mana ni sebaik mungkin, mudah-mudahan. Pasal sekeliling kita ni banyak dugaan, so kita kena banyak kena tanamkan 4 perkara ni lah, mudah-mudahan. Semoga kita kekal berterusan untuk teruskan ilmu mana ni. InsyaAllah. Okay, sampai situ. Okey tuan, kita nak ambil masa sikit sebelum kita tutup. Boleh, insyaAllah. Kita nak tengok siapa yang share live kita pagi ni. So seperti yang saya nak hadiahkan satu bosok ni lah. Boleh bagi apa-apa yang patut tak? Saya lupa nak cakap. Ada satu bosok RSC ni saya nak hadiahkan kepada orang yang apa-apalah yang boleh buat untuk quiz ke apa ke. Dan saya post. Oh, sekejap. Sekali lagi tuan, apa bosok bosok RSC ni. Ni saya ada satu bosok yang saya nak hadiahkan orang ni. Saya lupa nak cakap tadi. Kalau boleh ambil
mana-mana yang berkaitan lah. Saya akan bagi saya alamat, saya akan postkan busuk ni sebagai hadiah untuk live kita ni insyaAllah. Oh, awesome, betul. Okay. So, kita tengok dulu lah. Dekat Facebook ni kita ada yang share, macam saya janjikan lah. Okay, siapa yang share kita punya live pagi ni, so kita akan berikan hadiah e-book, tapi saya rasa Tuan Jas dah offer bosok awesome ni. Okay, so kita bosok ni kita pilih lah kot. Okay, terima kasih kepada Ramzan Sudin dan juga Hasan Muhammad. Okay, kita akan PM dan berikan e-book percuma kepada anda. Tahniah. Okey tuan, bosok tu ada berapa? Satu ke dua ke apa? Satu je. Okey, satu je. Allah. Okey, tak apa. Ada nak bagi berapa? Ada nak bagi berapa orang? Saya ada 2 orang ni, boleh? Boleh. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey. Anda sangat bertuah yang 2 orang ni, Ramzan Sudin dan Hasan Muhammad. Okey, saya akan anda. Kita akan beri book dan juga bosok. So nanti kita akan contact lah. Okey tuan, nanti saya akan bagi alamat insyaAllah kepada 2 orang ni. Boleh insyaAllah. Tahniah. Okey tuan, apapun saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Okey, dan terima kasih juga kepada penonton yang ada live pada saat ini, dan terima kasih juga pada penonton yang bakal melihat siar ulang yang kita akan siarkan semula di Facebook dan juga YouTube. Alright, so jangan lupa subscribe YouTube channel Awesome Archery dan like page di Awesome Archery page serta Raja Wali Archery Club di page Facebook. Okey, terima kasih tuan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada anda juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.